A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya harap anak-anak semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Dah lama kita tak berjumpa sejak adanya corona COVID-19 ni. Kita dah tak boleh datang ke sekolah. Baik, anak-anak semua, tanpa memanjangkan masa, kita langsung saja masuk kepada pelajaran kita pada malam ini. Ustaz selaku guru akidah untuk tahun 5 akan mewakili semua untuk tahun 5. Tajuk kita malam ini insya-Allah, Islam adalah peraturan atau sistem. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, diharapkan kepada anak-anak boleh menyatakan satu tujuan peraturan diciptakan oleh Allah. Ini hasil pembelajaran yang perlu anak-anak kuasai nanti. Yang kedua, menyatakan kelemahan atau kekurangan peraturan selain daripada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, anak-anak boleh menyenaraikan satu perkara buruk yang mungkin akan berlaku jika alam ini dibiarkan tanpa peraturan. Yang keempat, anak-anak boleh menyatakan dalil nakli dari surah Az-Zumar ayat 62. Baik, anak-anak semua, kita tengok. Pelajaran kita singkat je insya-Allah. Tapi anak-anak perlu memberikan fokus dengan baik. Allah telah menciptakan alam semesta ini serta semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk bumi, matahari, bulan, bintang-bintang dan makhluk yang lain. Mereka semua berjalan mengikut sunnatullah. Maksud sunnatullah ini adalah kehendak Allah. Jadi apa saja semua makhluk di alam semesta yang Allah telah ciptakan ini, ia akan berjalan mengikut sunnatullah, maksudnya mengikut kehendak Allah. Seperti mana Allah kehendak dalam penciptaannya, itulah yang akan berlaku insya-Allah. Semua kejadian tersebut berjalan menurut peraturan dan ketentuan Allah yang tersusun sangat-sangat rapi. Sangat cantik sekali dan sangat indah sekali. Jadi, begitulah keadaannya alam ini dicipta oleh Allah. Tidak siapa pun di antara makhluk, orang cerdik pandai mana pun, pakar siapa pun pakar yang ada dunia ini tak boleh menanding sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan alam ini. Dan macam mana sistem itu boleh mengatur untuk mentadbir alam ini, memang tersusun dengan yang sangat indah dan cantik sekali penyusunannya. Kalau kita tengok dalam peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, sama ada sekolah atau peraturan undang-undang kerajaan, sama ada kerajaan di barat, di Arab, di negara kita, semuanya memiliki kelemahan. Kita ambil contoh. Apabila diciptakannya peraturan jalan raya, ada lampu isyarat, ya kan? Lampu isyarat itu pun ada kelemahannya dia. Itu sebabnya sentiasa berlaku ada aksiden, ada kereta berlanggar hampir setiap hari. Bahkan di udara pun kapal terbang juga ada berlaku aksiden. Okey. Akan tetapi bila Allah menciptakan suatu undang-undang dan sistem dalam menyusun alam ini, pernahkah kita dengar berlanggar bulan dengan bintang atau matahari dengan bulan? Tak pernah kan? Kalau berlaku, niscaya dunia sudah akan kiamat. Berlanggar bulan dengan matahari, kiamat dah dunia. Jadi begitu. Itulah menunjukkan suatu kehebatan dan keunikan sistem yang dicipta oleh Allah. Baik, alam ini akan rusak dan binasa jika dibiarkan tanpa ada peraturan. Jelas sekali. Contohnya saja, kita sekolah di dalam kelas, kalau kita tak buat peraturan, apa yang akan berlaku? Jelas pembelajaran tak boleh berjalan dengan baik. Guru tak boleh mengajar, anak-anak pun tak boleh mengikuti pelajaran. Anak-anak ada yang berlari, ada yang bergaduh. Apa sebab? Sebab tak ada peraturan.
Begitu juga dengan sistem yang Allah buat untuk mentadbir alam ini, bila Allah biarkan tanpa peraturan, maka ia akan rusak dan binasa. Habis semuanya. Orang kata dunia kiamat dah tu. Baik, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mestilah hidup mengikut hukum hakam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia adalah merupakan khalifah di permukaan bumi ini. Khalifah maksudnya sebagai pengganti Allah dalam memakmurkan bumi, dalam menyusun apa yang boleh disusun di atas kehendak manusia yang boleh manusia buat. Jadi manusia sebagai khalifah, dia tak boleh menyusun apa yang ada di dunia ini ikut akal fikiran dia saja. Mesti berdasarkan mengikut hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, kita negara Islam nak buat kerajaan kita, maka kerajaan kita hukum dan undang-undangnya mestilah berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sama juga peraturan sekolah kita buat undang-undangnya berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Apa tujuannya manusia ni mesti wajib tunduk, taat, patuh kepada peraturan dan hukum yang telah ditetapkan Allah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjamin. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Supaya manusia tidak sesat. Supaya manusia boleh ikut undang-undang dan peraturan Allah. Maka kehidupan dia di dunia terjamin. Di akhirat pula, insya-Allah hidup bahagia, senang lenang di dalam surga Allah, insya-Allah. Seterusnya, Islam adalah peraturan yang saling melengkapi antara peraturan ijbari, peraturan wajib dan peraturan ikhtiari. InsyaAllah di minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam tajuk yang selanjutnya, iaitu pembahagian peraturan ijbari dan peraturan ikhtiari yang ada pilihan. Apa itu peraturan ijbari? Apa itu peraturan ikhtiari? InsyaAllah kita akan cuba bahas pada minggu yang akan selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, kita tengok kekurangan atau kelemahan peraturan selain daripada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa yang pertama. Pertama, peraturan tersebut tidak bersesuaian. Contoh, peraturan yang kita dibuat oleh kerajaan kita Malaysia, kita bawa ke Singapura je contohnya, atau ke Thailand, dia belum tentu sesuai dengan orang hidup di sana. Apalagi kalau kita bawa jauh ke negara Arab, bahasa je kita dah berbeza. Ini kelemahan. Kelemahan peraturan tersebut. Yang kedua, keadaan negara Arab, suasana negara Arab dengan negara kita tak sama. Jadi dah tak sesuai juga. Jadi kalau kita tengok semula dengan peraturan yang diciptakan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Rasul, peraturan itu memang boleh diterapkan, dilaksanakan di semua negara, di mana saja. Boleh diterapkan di Malaysia, orang solat berpuasa. Negara Arab orang solat puasa. Negara Barat, Eropah, orang solat dan berpuasa. Maknanya sesuai di mana saja. Apa saja peraturan Islam yang Allah telah turunkan, boleh kita amalkan di seluruh negara. Ini menunjukkan kesempurnaan peraturan yang Allah turunkan. Tetapi yang selain Allah buat, pertama dah nampak kekurangan dan kelemahannya. Tak bersesuaian. Yang kedua, boleh menyebabkan kehancuran alam semesta dan manusia semuanya. Apa sebab? Bila manusia buat, apalagi orang yang tak faham dengan sama sekali dengan Islam, atau orang buat ikut situasi, contohnya kerajaan komunis contohnya,
Kita cuba praktikkan undang-undang dan peraturan mereka di negara Islam. Tak boleh. Boleh merosakkan. Hukum ahkam tersebut tak boleh. Kita contohnya di negara Islam, aurat tak boleh didedahkan. Tetapi di negara yang bukan Islam, itu perkara biasa. Di sana orang berzina biasa saja. Minum arak biasa saja. Negara kita Islam tak boleh. Jadi boleh merosakkan alam ini. Dan manusia boleh rusak, binasa. Itu kelemahan peraturan yang dibuat oleh manusia. Kemudian penghayatan dan tadabbur untuk yang terakhir. Nanti anak-anak cuba tengok, perhatikan dengan baik kejadian berikut. 1. Bagaimana matahari terbit di timur setiap hari dan tenggelam di barat. Cuba anak-anak teliti. Bangun tidur esok, anak-anak tengok. Tadabburi dan hayati. Macam mana proses tu dibuat oleh Allah, kan? Tak pernah berubah. Yang kedua, bagaimana bulan bersinar pada malam hari, dan bersama dengan bintang-bintang. Kalaupun ada kita tengok bulan siang, tapi tak seindah pada malam hari. Cuba anak-anak hayati dan tadabburi. Baik, ini saja sampai di sini insya-Allah pelajaran kita pada malam ini, dan mohon anak-anak hayati baik-baik dan buat ulang kaji. Nanti di bawah Ustaz akan ada latihan aktiviti, dan ini juga nanti Ustaz akan bagikan ke antum semua, ke anak-anak, dan aktiviti di bawah latihan tu anak-anak buat nanti insya-Allah ya. Wabillah